Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program merealisasi Belanjawan 2024 Malaysia Madani dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan isu ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada di studio bersama dengan saya. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada bersama saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, iaitu Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Jadi apa khabar, Tok? Baik, Alhamdulillah. Saya difahamkan Datuk Seri kurang sehat sebenarnya ya, tapi Alhamdulillah dapat juga bersama saya di program ini dan ini sesuatu yang amat menggembirakan kami sebenarnya. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga pada Bernama kerana menjemput saya untuk sekali lagi bersama. Betul. Dan topik yang menjadi pilihan kita ialah reformasi ekonomi memperkasa rakyat dan rata-rata sudah pun mengetahui inilah sebenarnya tema yang telah pun dipilih oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan apabila membentangkan Belanjawan 2024 di Parlimen baru-baru ini. Tetapi mungkin juga sesuatu yang menarik jugalah. Sebelum kita pergi lebih mendalam lagi berkaitan dengan isu ini, kita ingin mendapatkan pandangan ikhlas daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri sendirilah tentang Belanjawan 2024 ini dengan topik ataupun dengan tema reformasi ekonomi memperkasa rakyat ini. Apa pandangan Datuk Seri? Pertama sekali saya melihat bahawa dari segi jumlah peruntukan ini adalah bajet yang terbesar, betul. Dengan jumlah 393.8 bilion. Ya. Yang itu boleh dikatakan agak besar. Dan kalau kita melihat cabaran yang kita hadapi dengan ketidaktentuan ekonomi baru lepas pasca COVID, betul, dengan kedudukan global yang tidak menentu, dengan peperangan Ukraine belum selesai, Ukraine Rusia, dengan berlakunya pula konflik di Israel Palestin. Ya. Jadi Alhamdulillah saya kira maknanya kedudukan ekonomi kita mula pulih. Dengan pemulihan itu saya kira kita mendapat pendapatan, bukan saja pendapatan tambahan tapi juga penjimatan daripada langkah-langkah yang diambil dalam 8 bulan yang lepas, maka dapat diperuntukkan untuk tahun depan. Jadi kalau kita melihat dari agihannya, sebahagian besar adalah peruntukan masih untuk mengurus, iaitu 303.8 bilion ringgit, manakala untuk pembangunan 90 bilion ringgit dan 2 bilion itu adalah untuk simpanan luar jangka. Dan kalau kita amati pula apa yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya melihat bahawa bajet kali ini boleh dikatakan komprehensif dan inklusif, menyentuh pelbagai lapisan ataupun sektor masyarakat kita. Jadi setiap orang dapat merasa sikit daripada apa yang ada ini, dan sudah pasti ada yang tidak gembira juga dengan beberapa perkara, tapi itu biasa. Tapi secara umumnya saya melihat bahawa ianya adalah inklusif dan menyentuh setiap sektor dalam masyarakat. Tak kiralah sama ada dalam bentuk sektor ekonomi, sektor sosial, kemasyarakatan, semua akan dapat. Dan besar, kecil, tua, muda, semuanya akan dapat tersentuhlah dalam peruntukan-peruntukan yang diumumkan. Dan saya juga melihat bahawa dari segi fokusnya ialah untuk pengagihan kekayaan ni secara saksama. Dan fokus kita sudah pasti pertama sekali untuk kita tangani kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pada masa yang sama kita nak meningkatkan ekonomi negara kita. Ini yang saya kira imbangan yang dibuat. Sebab itu ianya meletak sasaran yang pada saya yang agak jelas. Pertama sekali menuju ke arah ekonomi baru, ekonomi hijau, digital ekonomi. Ianya sedang merangka kepada penyiapan negara kita beralih kepada ekonomi baru. Kemudian yang kedua, memfokuskan pada kos sara hidup rakyat. Bagaimana kita nak imbangi dalam kenaikan kos ini dan pada masa sama mengekang untuk memastikan kemampanan kedudukan kewangan negara. Maknanya kita juga melihat pada mewujudkan peluang pekerjaan, mewujudkan peluang perniagaan,
dan juga mewujudkan suasana yang kondusif untuk kita pastikan kita dapat menarik pelabur. Sebab kalau kita bergantung dengan pendapatan negara kita, ianya boleh dikatakan hampir dalam tahap stagnan. Jadi kita mengharapkan untuk menambah pendapatan dua cara. Satu, pelaburan daripada luar. Yang kedua, penjimatan yang kita dapat laksanakan. Sebab itu tumpuan belanjawan ini salah satunya ialah tata kelola yang terbaik. Yang ini untuk kita pastikan perkhidmatan dapat ditingkatkan, kecekapannya, dan juga kita dapat kurangkan ketirisan. Kalau ini dapat dilaksanakan dengan baik, bajet yang ada ini, duit dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan mematuhi segala tata kelola, dan sampai kepada sasaran kita, insya-Allah ianya akan dapat menggerakkan ekonomi dan matlamat kita untuk membantu rakyat itu akan kesampaian. Yang kedua, kita juga melihat pada bagaimana kita nak menstrukturkan ekonomi negara kita. Yang kita lihat bagaimana kita nak membuat pemulihan ekonomi kita. Di sinilah yang saya katakan tadi, iaitu ekonomi baru, hidrogen, ekonomi hijau dan sebagainya, dan memfokus kepada research and development, dan daripada situ kita akan dapat meningkatkan kualiti produk-produk yang keluar daripada sumber asli yang kita ada. Kemudian kalau ini dapat laksanakan, sudah pasti matlamat yang ketiga untuk memastikan kesejahteraan rakyat itu akan kesampaian. Ya, betul. Saya tertarik hati ialah bila Yang Berhormat Perdana Menteri dan Datuk Seri pun menyebut tentang istilah kesejahteraan rakyat itu. Dan saya teringat ketika pembentangan bajet ataupun belanjawan 2024 ini, Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan juga menyebut bahawa bajet kali ini adalah bajet yang bersifat bajet manusiawi. Apakah yang boleh kita fahamkan, terutamanya kalau rakyat jelata yang ingin memahami maksud itu sebenarnya? Itu yang dikatakan ekonomi madani. Madani, perkataan terakhir itu ihsan. Ihsan itulah kedudukan berbeza. Kalau dulu kita memfokuskan pada belanjawan yang memfokuskan pembangunan fizikal saja, ataupun dalam konteks yang dikira sebagai kedudukan kewangan, berapa KDNK-nya, berapa pelaburan yang masuk daripada luar di DDI-nya dan sebagainya. Tapi pada masa sekarang ini juga menumpukan pada konteks ihsan itu, iaitu menumpukan kepada insani. Bagaimana kita nak membangunkan manusia kita. Itu juga yang patut dilihat, diimbangi dengan kekangan yang ada, tapi kita kena pastikan rakyat itu akan tersentuh, dan nilai-nilai kemanusiaan itu akan dapat dibangunkan dalam konteks belanjawan kali ini. Bila Datuk Seri menyebut tentang persoalan ini, ramai jugalah terutamanya golongan rentan sendirilah. Mereka mungkin masih lagi terfikir bagaimana untuk memastikan bahawa golongan rentan ini akan mencapai bantuan kepada golongan rentan ini akan mencapai matlamat, supaya menjadikan golongan ini sebagai golongan yang lebih berdaya tahan jika mungkin juga jika berlakunya sebarang kejutan ekonomi yang mungkin tidak kita jangkakan. Ya, sudah pasti kalau kita melihat salah satu yang difokuskan dalam bajet kali ini ialah penyasaran subsidi. Bila penyasaran subsidi, mengapa kita perlu melakukan? Maknanya bukan kita mengambil balik ataupun menarik balik apa-apa subsidi yang telah diberikan pada rakyat. Tapi kita nak menumpukan, mensasarkan bahawa subsidi ini akan sampai kepada kumpulan-kumpulan yang layak untuk menerima subsidi. Kalau orang itu sudah berkemampuan, sepatutnya dia tidak mendapat subsidi. Contohnya ialah dalam konteks minyak, kereta. Kalau subsidi itu kita bagi purata semua sama, yang manfaat ialah mereka yang kehidupannya, pendapatannya tinggi, memandu kereta yang bersisi besar, berbandingkan mereka yang naik motosikal. Siapa yang lebih banyak dapat? Jadi ini yang kadang-kadang kita melihat bahawa imbangan itu perlu kita lihat. Sebab itu ianya memfokuskan pada penyasaran subsidi. Dan bila kita memperkenalkan pula sebahagiannya untuk kita imbangi pendapatan negara kita tadi dengan bantuan pada rakyat, bagaimana pula kita imbangi? Kalau service tax itu yang diumumkan naik daripada 6% ke 8%, bukan naik purata untuk semua, hanya tempat-tempat tertentu. Tapi barang asas tak naik, masih kekal. Dan bantuan-bantuan
ini yang kita imbangi untuk menambah pendapatan kerajaan, tapi pada masa sama tidak akan memberi kesan kepada mereka yang mungkin akan terjejas. Tapi kalau kita tahu bila ini berlaku akan berlaku jugalah ada sebahagian yang akan terjejas. Sebab itulah kita menyediakan skim STR misalnya, skim tunai rahmah, di mana kita dalam bajet kali ini dulu 2023 ialah 8 bilion. Untuk 2024 dinaikkan pada 10 bilion. Disebabkan itu kita akan meningkatkan bantuan tunai rahmah ini daripada 3,100 kepada 3,700 ringgit. Yang ini untuk kita pastikan kumpulan rentan ini tidak akan terjejas, walaupun akan berlaku kemungkinan kenaikan kos, tapi mereka juga akan diimbangi dengan tambahan peruntukan daripada kerajaan. Begitu juga dia ada skim apa yang dikatakan asas rahmah itu, SARA, ataupun bantuan sumbangan asas rahmah. Yang ni yang dimasukkan, dikreditkan dalam MyKad setiap penerima yang layak. Kalau di RM100 setiap bulan, dulu tahun ini 6 bulan saja. Tapi tahun depan dibagi untuk 12 bulan. Maknanya setiap orang akan dapat automatik. Siapa yang layak akan dapat RM100 setiap bulan. Ini untuk membeli barang-barang asas dan sebagainya. Mungkin orang kata RM100 apa yang dapat dibelanjakan sekarang. Tapi sebab dia ada bantuan-bantuan lain itu tadi. Dan banyak lagi lah sebenarnya bantuan-bantuan yang kita sediakan untuk kita imbangi dengan kenaikan kos ini, tapi tidak akan dirasai oleh kumpulan-kumpulan rentan. Dan sebab itu kita membuka ruang bagaimana kita boleh berhubung untuk membantu dan memastikan rakyat yang terjejas ini nanti tidak akan merasai terlalu tertekan dengan apa yang akan berlaku dalam realiti kehidupan. Satu isu juga yang saya nak kongsi bersama dengan Datuk Seri lah. Datuk Seri juga menyentuh tentang betapa pihak kerajaan sebenarnya memberikan perhatian yang cukup serius untuk membantu golongan rentan ini. Tetapi secara peribadi juga, apakah Datuk Seri merasakan bahawa program-program yang telah pun disusun atur dengan begitu kemas dan menarik dalam program Payung Rahmah itu sebenarnya telah memberikan impak dan kesan yang amat baik dan menarik sekali sebenarnya untuk membantu golongan ini? Sudah pasti, sebab kawasan saya sendiri misalnya kata dijalankan program bila kita ada jualan rahmah, memang yang datang begitu ramai sekali dan sebagainya, sebab harga memang harga di bawah harga pasaran rahmah. Jadi sebab itu ianya akan disebar luaskan lagi, dan ini sudah pasti dapat membantu dengan adanya program sedemikian. Sebab program sebenarnya banyak. Kalau kita melihat daripada Jabatan Kebajikan, apalagi bantuan kepada kumpulan yang telah dikenal pasti OKU ke orang apa saja kategori, memang sudah ada bantuan. Tapi apa yang patut kita fokuskan, apa yang disasarkan ialah tata kelola yang baik. Untuk kita pastikan bagaimana kita nak kenal pasti bahawa mereka yang layak saja yang dapat. Ataupun kita nak cari kenal pasti siapa yang tertinggal dalam masyarakat kita. Ini yang patut ada hubungan di antara kerajaan, agensi pelaksana dan masyarakat itu sendiri. Dengan itu saya kira barulah kita akan dapat memfokuskan. Sebab itu juga dalam konteks bajet kali ini kita juga fokuskan sebenarnya untuk wujudkan peluang pekerjaan. Di sinilah peranan Pekeso untuk memastikan dan melalui job fair itu melalui job apa saja yang dilaksanakan untuk pastikan memberi peluang pekerjaan pada rakyat kita. Dan peluang pekerjaan ini nanti diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan rakyat kita, dan pelbagai lagi lah termasuklah peluang-peluang perniagaan melalui agensi kerajaan yang banyak disediakan peluang-peluang ini. Okey, saya nak kembali semula tentang perkara yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri sebentar tadi. Ini ialah tentang kenaikan cukai perkhidmatan. Ada juga yang merasakan bahawa mereka khawatir sebenarnya kalau ini ialah dilaksanakan, mereka bimbang bahawa kesannya ialah kenaikan harga barang. Dan ini pernah dibangkitkan ataupun dirasai semasa cukai barang dan perkhidmatan ataupun GST diperkenalkan dulu. Komen sikit, Datuk Seri. Dia, kalau analogi saya ni, kalau kita ibarat kita membina keluarga lah. Keluarga ambillah suami isteri bekerja. Kalau suami isteri bekerja dengan anak-anak yang ramai, 5 orang, pendapatan RM5,000, kita kena belanja pada kadar RM5,000.
Kan? Kalau kita belanja lebih daripada itu, nak memenuhi kehendak semua anak-anak kita, kita terpaksa berpinjam. Gunalah kredit kad dan sebagainya. Dan akhirnya pening kepala lah nak bayar balik hutang. Jadi sebab itu kerajaan, dalam konteks kerajaan begitu juga. Apakah pendapatan negara kita? Dan pendapatan negara ini, di samping kita pendapatan daripada ekspor, daripada yang lain-lain termasuklah cukai dan sebagainya, kita kena olahkan sedemikian. Dan sebab itulah pendapatan kerajaan ialah daripada cukai. Cukai itu hanya dikenakan jika perlu dan kepada mereka yang mampu untuk membayar cukai. Sebab SST yang diperkenalkan itu walaupun dinaikkan, tapi dia tidak menaikkan kepada keseluruhan, hanya kepada sektor-sektor tertentu. Yang asas makanan, kenderaan yang mengangkut barang-barang keperluan ini akan dikecualikan. Dia tak akan naiklah sampai 8%. Ini akan kekal pada kadar 6% yang kita kenakan sekarang. Jadi sebab itu ianya yang saya katakan tadi lah, cukai ini secara bersasar juga. Jadi ianya menumpu kepada perkara-perkara yang boleh orang yang mampu untuk membayar. Kalau kita membeli barang yang mewah dan sebagainya, sudah pastilah kita golongan yang mampu. Ya. Okey, bila Datuk Seri sebut tentang cukai bersasar, ini pun sesuatu yang juga mendapat perbincangan di kalangan rakyat lah. Dan rata-rata bersetuju bahawa bukan mudah sebenarnya untuk mencari satu mekanisme untuk menjamin bahawa sasaran cukai ataupun bantuan ataupun subsidi bersasar ini ingin dilaksanakan, tetapi memerlukan satu mekanisme yang betul-betul efektif dan tepat seperti apa yang kita mahukan. Tetapi kalau kita lihat kepada belanjawan 2024, ianya telah pun memperuntukkan sebanyak 58.1 bilion ringgit untuk subsidi. Tapi kalau kita imbas kembali perbelanjaan subsidi pada tahun ini mencecah 77.7 bilion setakat hari Khamis yang lalu. Jadi komen Datuk Seri mengenai pengurangan subsidi ini. Dia sebenarnya bukan pengurangan. Lagi subsidi ini kepada penyasaran subsidi. Makna orang yang hanya layak akan mendapat subsidi. Yang tak layak tak dapatlah. Sebab itu kalau kita melihat bahawa subsidi yang dikenakan sekarang ini, pada hari bajet dibentangkan 77 bilion, jangkaan kita sehingga Disember nanti boleh mencecah lebih 80 bilion. Bayangkan sekarang ini peruntukan kita, kalau kita lihat untuk pembangunan 90 bilion. Dan kalau kita belanja untuk pembangunan, ianya sudah pasti akan dapat memberi faedah pada rakyat, keselesaan pada rakyat dari segi projek pembangunannya dan sebagainya. Dan akhirnya akan menggerakkan ekonomi negara kita. Dan bila ekonomi bergerak, makna peluang pekerjaan, peluang perniagaan meningkat dan orang mencari makan pun bertambah. Pendapatan mereka dan sebagainya. Kalau ianya itu dikatakan belanja yang produktif. Tapi kalau subsidi, ianya bukan perbelanjaan yang produktif, tapi lebih kepada untuk membantu. Sebab itu yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita menggunakan subsidi itu sebenarnya sedekah. Kan? Maksudnya bila sedekah itu sebenarnya kita sedekah kerajaan pada mereka yang layak. Kalau sedekah, takkan orang yang kaya nak minta sedekah. Jadi itu yang kaedah yang dikatakan mengapa kita terpaksa rationalizekan subsidi kita. Supaya subsidi ini memang kepada mereka yang memerlukan, dan daripada penjimatan itu nanti kita akan bagi balik pada rakyat kita. Itu yang kita kata bantuan rahmah tu tadi. Sama ada terus masuk ke akaun ataupun kita bagi yang tiap-tiap bulan RM1 itu, kalau pendapatan kerajaan tambah, bantuan kepada rakyat yang memerlukan akan juga dapat ditambahkan. Jadi itu yang dikatakan penyasaran subsidi. Ianya tidak boleh secara umum, tapi kita akan dapat penjimatan akan dikembalikan pada rakyat. Itulah konteks kesejahteraan rakyat manusiawi yang dimasukkan dalam bajet kali ini. Baik, terima kasih buat seketika sebenarnya, dan tentunya lah penjelasan yang cukup jelas telah pun kita terima setakat ini. Tapi banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, iaitu yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof yang ada bersama kami di studio ini, dan sudah pastilah
persoalan-persoalan yang akan kita kongsikan akan berterusan. Kalau kita masih lagi ada masa, tapi saya nak beri ruang dan juga peluang kepada Datuk Seri atas kesihatan yang tidak begitu mengizinkan untuk meneguk minuman yang kami sediakan. Terima kasih. Relief sedikit dan sebagainya. Tetapi kepada anda, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami. Kita masih lagi bercakap tentang merealisasi belanjawan 2024 Malaysia Madani. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke program merealisasi belanjawan 2024 Malaysia Madani, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, iaitu Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Baik, sebelum kita beralih kepada perkara-perkara lain, saya masih lagi nak sentuhlah tentang subsidi bersasar ini. Ada pihak-pihak tertentu juga yang merasa tidak begitu berpuas hati. Mereka mengatakan bahawa apa yang dibentangkan dalam belanjawan kali ini dikatakan atau tahun depan ini adalah lebih banyak memberi kelebihan ataupun memberi manfaat sebenarnya kepada golongan B40, B40. Ada yang mengatakan bagaimana kami yang berada dalam golongan M40 dan juga T20 ini kadang-kadang merasakan bahawa seolah-olah mereka dipinggirkan dalam belanjawan 2024 ini. Sejauh mana betul ataupun tidaknya persepsi seperti ini sebenarnya, Tuan? Saya kira kalau kita teliti, amati apa yang telah dilaksanakan mulai 2023. Contoh yang terbaik ialah bila kita melihat kepada tabung haji. Siapa yang nak pergi haji? Kalau dulu haji ini semua orang dapat subsidi. Tapi kemudian kita restructure balik. B40 dapat, sebahagian daripada M40 pun dapat. Yang hanya tak dapat ialah T20. Itu pun sebahagian daripada T20, kalau dia yang T20 ke bawah tu, masih juga dapat. Sebab kita dah ada data. Daripada data itulah, maka dalam konteks bajet kali ini pun, salah satu yang nak dibangunkan ialah pangkalan data melalui PADU di bawah Kementerian Ekonomi. Di sinilah pengumpulan data itu semua nanti, maka daripada data itu kita akan dapat kumpulkan siapa sebenarnya yang layak dapat. Dan ini yang kita daripada data itu dari segi bukan saja pendapatan. Dulu kita berdasarkan B40, M40, tapi sekarang ni dia berdasarkan pendapatan isi rumah. Tak semestinya B40. M40 pun boleh, tapi kadang-kadang M40 ni gaji dia besar. Dulu berdasarkan asas gaji, tapi sekarang berasaskan gaji dan tanggungan. Dan ini lebih maknanya fleksibel. Tak semestinya bila gaji saja dia dah automatik M40 dia tak layak. Sebenarnya dia akan dilihat pada detail itu. Sebab itu dengan adanya padu dengan data-data yang terperinci ini, keputusan kita ialah berasaskan data. Maknanya bukan saja B40 tapi juga M40 pun akan dapat juga. Dan sebahagian T20 itu mungkin ada disebabkan tanggungan dan komitmen mereka yang begitu banyak, mungkin mereka masih layak mendapat sebahagian daripada subsidi, bukan semua. Jadi sebab itu yang dikatakan penyasaran ini adalah lebih bertumpu kepada data-data yang ada, dan ianya tidaklah secara dulu umum. Jadi ianya lebih tepat, lebih mudah untuk laksanakan, tapi bukan maknanya 100% boleh dikatakan 100% akan memuaskan hati semua pihak, tapi ini peringkat-peringkat yang kita nak laksanakan penambahbaikan. Itu yang dikatakan reformasi yang nak dilaksanakan.